Tekan topik walau tengah relaxing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bersama pada malam ini. Saya minta maaf atas permulaan yang mana berlaku sedikit technical error di situ, tapi alhamdulillah kita dapat bersiaran semula pada sesi malam ini insya-Allah bagi topik sembang saham pada malam ini berkait rapat dengan bagaimana untuk milih saham yang berpotensi. Kerana hari ini saya lihat ramai di kalangan mereka yang baru terjebak dalam dunia pelaburan saham, yang baru terlibat membuat kesilapan demi kesilapan. Right, yang mana mereka membeli saham tu bukan sebab apa yang dia tahu, apa yang potensi yang ada, tapi lebih kepada budaya ikut-ikutan. Ini yang berlaku dalam dunia pelaburan saham dan akhirnya ramai yang mengalami kerugian dan saham-saham yang dimiliki mengalami kejatuhan dan akhirnya orang kata main biola di bawah pokok yang ada lah, bawah pokok ceri. Okey, apa khabar tuan-tuan? Sihat? Alhamdulillah, syukur kepada Allah dapat kita bersama pada malam ini. Jadi insya-Allah saya nak straight forward kepada program, pada tajuk kita pada malam ini, bagaimana untuk memilih potensi satu syarikat yang ada di Bursa Malaysia. Alright. Jadi sambil itu, bantu saya tekan button share agar lebih ramai dapat manfaat sesi perkongsian kita pada malam ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mula, bila kita sebut tentang pelaburan saham, okey, saya tahu ramai yang mungkin menantikan apakah kaedah teknik strategi yang nak guna pakai, tapi saya suka nak tekankan semula, saham adalah perniagaan. Always remember, saham adalah bisnes. Jadi bila kita cerita tentang bisnes, kita kena faham perniagaan yang kita nak laburkan. Tetapi ramai yang terlibat dalam dunia pelaburan saham, dia melihat saham tu sebagai satu nombor, satu angka semata-mata. Dan melihat saham adalah satu pergerakan naik dan turun, tanpa melihat di sebalik pergerakan saham maupun nombor yang anda lihat, wujudnya perniagaan. Ini kesilapan ramai orang, terutama mereka yang baru terlibat dalam dunia pelaburan saham, dan mereka mencari teknik-teknik yang luar biasa yang boleh meraih pulangan luar biasa. Tak salah teknik, tak salah strategi, tetapi asas pelaburan saham kita sebut perniagaan. Pelaburan saham, kita bercerita tentang perniagaan. Bermaksud apa? Bermaksud kita kena kenal pasti perniagaan yang kita nak laburkan. Itu dulu. Ini dulu. Sebab hebat mana pun kita, hebat mana pun dari segi analisa teknikal, akhirnya kita akan kecundang sekiranya kita tak faham di sebalik pergerakan harga saham naik dan turun itu adanya sebuah perniagaan. Okey? Ini asas pertama. Sebab inilah yang berlaku yang saya lihat. Ramai di kalangan mereka maupun orang baru, kadang orang lama membuat silap juga perkara yang sama. Yang kita lupa bahawasanya saham itu adalah perniagaan. Jadi apabila kita sebut tentang perniagaan, kita kena tahu bisnes yang kita laburkan. Sebab bisnes yang kita laburkan ini berada dalam pasaran saham, dalam pasaran. Kerana perniagaan yang kita terlibat ini berada dalam pasar, berada dalam pasaran, pastinya pergerakan harga saham tu akan naik dan turun. Okey. Tetapi ramai mereka yang baru terlibat dalam dunia pelaburan saham, dia fokus kepada naik turun saham tu, sehingga dia lupa di sebalik angka ataupun pergerakan harga saham itu terdapat perniagaan. Ini kesilapan ramai orang. Ramai orang. Sebab itu hari ini kalau kita dapat saksikan sebagai bukti yang nyata, kita dapat saksikan jumlah dagangan yang besar, begitu besar berlaku di pasaran saham. Tetapi saham-saham yang membuat lonjakan ini adalah saham-saham yang tidak punya asas fundamental, tidak punya potensi pun sebenarnya. Kita sebab kita lihat potensi kenaikan, kita tidak melihat potensi pertumbuhan syarikat itu. Kita hanya melihat kenaikan keuntungan yang kita ingin perolehi dalam masa tempoh yang pantas. Tetapi akhirnya ramai yang kecundang kerana pemilihan saham yang salah, dan kita terlibat dengan mengejar harga saham yang mungkin kita beli berada di puncak bahagia, dan akhirnya kita mengalami kerugian. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Okey. Alright. Jadi sebab itu, untuk kita memiliki ataupun memilih saham yang berpotensi, perkara asas pertama yang perlu kita tahu adalah perniagaan yang ingin kita laburkan. Kita kena kenal pasti perniagaan ni. Kerana kalau kita tengok dari segi struktur pelaburan tuan-tuan, seperti mana anda lihat di skrin saya, ianya dari segi teorinya begitu kompleks. Begitu kompleks. Alright, bagaimana kita nak kena faham semua struktur yang ada ni.
Ini asas. Kalau kita ambil buku, kita buka buku kewangan maupun pelaburan, inilah asas bagaimana kita sebagai seorang household, alright, ataupun seorang pelabur atau seorang pengguna, right, ingin menggandakan wang kita dalam dunia pelaburan. Inilah struktur night structure yang perlu kita terlibat. Tetapi dengan bahasa mudah atau cara mudah untuk saya sampaikan, akhirnya adalah sebagai seorang pelabur, sebagai seorang pengguna, akhirnya kita ingin melabur, mengeluarkan modal, sedikit modal yang kita ada, wang lebihan yang kita ada, kita melabur dan syarikat yang kita faham, dan akhirnya kita inginkan pulangan. Ini asas. Ini asas. Daripada tadi kalau lihat dia sangat complicated, tapi saya mudah caranya. Inilah sebenarnya kenapa kita nak melabur, dan bila kita nak melabur, kita melabur dengan syarikat. Sebab itu modal yang kita keluarkan, kita melabur dan memiliki saham syarikat yang kita yakin memberi pulangan dan potensi di masa depan. Dengan harapan pelaburan yang kita lakukan pada masa hadapan, wang yang kita ada, wang lebihan yang kita ada, kita nak gandakan untuk menjadi lebih banyak wang. Tetapi hari ini apa yang saya dapat lihat, ramai mempunyai objektif yang sama, iaitu ingin menggandakan. Tetapi malangnya dia tak berganda. Dia menyusut. Wang yang dilaburkan menyusut. Atau bahasa lain, mengalami kerugian. Ini realiti yang berlaku dalam dunia pelaburan saham. Sebab itu selalu saya ulang banyak kali, bila terlibat dalam dunia pelaburan saham, rugi itu pasti. Rugi itu pasti. Cuba tulis. Rugi itu pasti. Dan hari ini saya lihat juga ramai yang masih terpedaya dengan skim-skim cepat kaya. Pelik betul. Pelik manusia hari ini, kan. Masih terjebak dengan skim-skim cepat kaya. Baik yang menggunakan muka saya, gambar saya, video saya, ataupun mereka-mereka pakar-pakar keuangan pelaburan maupun artis-artis terkemuka dalam negara, ustaz-ustaz, tokoh-tokoh agama yang ada. Dan akhirnya kita terpedaya dengan cara memberikan wang dengan harapan kita dapat gandakan. Jadi sama bila kita sebut, dan akhirnya kita mengalami kerugian. Dan sama juga dalam hari ini, kalau kita nak melabur dalam dunia pelaburan saham, bagaimana kita nak memilih saham yang berpotensi supaya wang kita berganda. Ini yang kita nak buat, ini yang kita nak tahu. Sebab ramai orang, saya ulang, dia fokus kepada naik turun saham tu semata-mata. Dan akhirnya bukan salah teknik, strategi teknikal itu, tetapi kita kalah dekat emosi. Sebab itu saya suka tekankan untuk menjadi seorang, terutama anda yang baru terlibat, sebelum anda nak memilih syarikat yang berpotensi untuk anda gandakan wang anda, objektif anda untuk menggandakan wang anda kena kenal pasti perniagaan yang anda ingin laburkan. Itu perkara pertama. Ini asas, tuan-tuan. Jadi bagaimana? Apakah potensi syarikat yang kita nak pilih itu? Yang pertama, bila saya sebut tentang perniagaan, alright, bisnes yang kita nak laburkan, apa potensi yang ada? Persoalannya mudah aja, kan? Apa potensi syarikat ini untuk berkembang lebih jauh? Ini yang kita nak kena tahu. Seperti mana yang kita lihat sebagai contoh saham-saham yang kita dapat saksikan. Bagaimana saham-saham, contoh saham-saham di sektor kesihatan seperti mana saham Glove membuat lonjakan sejak bulan Mac sehingga hari ini. Disebabkan oleh apa? Disebabkan potensi. Potensi apa? Ini yang kita nak go deeper. Alright? Kita kena tahu apa potensi yang ada terhadap syarikat yang kita ingin laburkan. Okey? Bermaksud, perkara pertama, potensi dari segi apa? Potensi dari segi perkembangan syarikat di masa depan. Kemanakah arah tuju perniagaan ini di masa depan? Kerana disebabkan arah tuju perniagaan ini masa depan, menyebabkan para pelabur, para pedagang mengambil kesempatan untuk memiliki saham tersebut pada hari ini. Untuk apa? Untuk meraih pulangan di masa depan. Jadi bermaksud, dengan kata lain, untuk kita menggandakan wang kita di masa hadapan, kita perlu tahu apa potensi perniagaan yang kita pilih. Apa keunikan perniagaan yang kita pilih. Sebab itu kaedah untuk kita melihat potensi satu syarikat ni, tuan-tuan, kita boleh guna beberapa cara. Antara cara yang biasa saya kongsikan adalah menggunakan kaedah top-down approach. Alright? Top-down approach yang mana kita mengkaji keadaan suasana ekonomi yang berlaku hari ini,
Yang mana kenapa hari ini kita lihat saham pada minggu ini agak begitu volatile? Disebabkan esok hari penting bagi negara kita. Yang mana besok kerajaan akan mengumumkan KDNK, keluaran dalam negara kasar, atau GDP. Alright? Yang mana kita akan melihat apa yang berlaku dalam ekonomi negara. Jadi yang kata lain, perniagaan yang kita laburkan, iaitu perniagaan saham yang kita laburkan ini, syarikat yang kita laburkan ini, pasti akan berkait rapat dengan keadaan ekonomi. Sebab itu, kita kena ambil maklum apa yang berlaku dalam ekonomi. Alright? Sebab itu, we have to understand apa yang berlaku dalam ekonomi dan apa peluang-peluang yang ada dalam ekonomi hari ini. Apakah ekonomi sekarang hari ini begitu mencabar dan apakah keadaan ekonomi akan pulih kembali pada masa hadapan? Itu pasti, insya-Allah. Sebab kita lihat kekuatan demi kekuatan berlaku, tapi akan wujud peluang ketika berlakunya krisis, kerana di sinilah orang mengambil kesempatan melihat potensi bila ekonomi recover nanti. Jadi dengan kata lain, sebelum kita nak memilih potensi satu syarikat, kita kena tahu. Sebab itu, kena tahu tentang ekonomi sebab esok, saya nak kaitkan juga ni sebab besok kita akan menunggu apakah keputusan ataupun pengumuman yang akan dibuat, alright, berkait rapat dengan keluaran dalam negara kasar negara kita bagi suku tahun kedua 2020, yang mana ramai atau peranalisa meramalkan kita akan berada dalam keadaan negative growth. Berbanding sebelum ini, pada suku tahun pertama kita masih positif. Dan UK pun telah mengumumkan mereka berada dalam recession. So, it shows that kenapa perkara ini penting? Kerana dia akan melibatkan perniagaan yang kita nak laburkan nanti di sini. Okey? Sebab itu kita kena tahu apa yang berlaku dalam ekonomi. Dan saya ulang kenapa saya kata, sebab potensi syarikat ni dia berkait rapat dengan ekonomi. Dari segi perniagaannya, kerana kita melabur dalam syarikat. Kita bukan beli nombor, kita bukan tikam nombor. Kita ingin memiliki pegangan dalam syarikat, jadi kita kena faham apakah kesan negatif terhadap bila berlakunya kegawatan ekonomi. Apakah kesan positif sekiranya ia berlakunya krisis ekonomi. Sebab saya ulang, kita tidak membeli ekonomi, tapi kita akan memiliki syarikat, tetapi syarikat ini pastinya akan memberi kesan terhadap ekonomi. Apa sahaja yang berlaku dalam ekonomi akan pasti memberi kesan terhadap syarikat. Okey? Ini sebelum nak cerita bab potensi nak pilih ni, tapi inilah semua perkara yang kita kena ambil tahu. Sebab ramai orang fokus, saya ulang, dia fokus kepada carta, tapi hanya rugi juga. Ini carta tu yang salah. Tak. So if you understand the business that you are going to involve dengan keadaan ekonomi yang begitu mencabar, dan kita tahu bagaimana kita melihat potensi syarikat di masa hadapan. Alright? Tapi sebelum kita pilih syarikat yang berpotensi di masa hadapan, apa yang kita boleh kaji adalah kita melihat sektor yang ada, alright? Sektor atau industri yang berpotensi. Kerana saya ulang, dalam keadaan ekonomi yang baik, ada sektor-sektor yang akan berpotensi lebih baik berbanding apabila berlakunya kekuatan ekonomi, ada sektor yang tidak akan bertumbuh dengan baik. Jadi kenapa saya hubung kait sektor juga? Kerana syarikat yang kita nak pilih ada pelbagai sektor-sektor dalam negara kita. Kalau kita lihat di pasaran saham di Bursa Malaysia, kita ada sektor pembinaan, kita ada sektor teknologi, kita ada sektor peladangan, kita ada sektor peruncitan, kita ada sektor energi, kita ada sektor telekomunikasi, alright? Kita ada sektor pengguna. Jadi ada banyak syarikat yang tersenarai. Jadi bagaimana kita ingin memilih sektor yang berkait rapat dengan keadaan semasa ataupun berkait rapat dengan masa depan. Sebab sekali lagi, apabila kita faham sektor mana yang akan menjadi tumpuan, barulah kita dapat zoom pada syarikat mana yang kita ingin buat pemilihan. Okey? Sebagai contoh, kita saksikan bahawa kita mungkin nak memilih satu sektor, sektor teknologi sebagai contoh. Alright? Anda boleh saksikan sektor teknologi, kalau mengikut senarai saham yang ada dalam sektor teknologi saya ada lebih kurang 90 syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia dalam sektor teknologi. Okey?
Dan sektor teknologi pula, bagaimana kita nak melihat daripada saham-saham ini, apakah potensi yang ada dalam sektor ini. Adakah semua saham-saham syarikat ini, walaupun ia berada dalam sektor teknologi, tapi dalam bidang teknologi juga, kita boleh pecah pula kepada sub-sektor. Kita kena faham ni dulu. Sebab akhirnya saya ulang ni. Baru kita faham apa potensi yang kita nampak di masa depan. Kerana saya ulang ni, kita nak melabur dalam perniagaan, dalam syarikat. Jadi sebelum kita zoom kepada syarikat, sebab saya ulang, ada beratusan syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia, maupun kita saham-saham yang tersenarai di luar negara yang boleh kita terlibat. Jadi kita kena kenal pasti apakah potensi syarikat ini dalam sektor mana dalam keadaan ekonomi yang penuh dengan cabaran hari ini. Jadi sebelum kita nak memilih tu, inilah cara pertama untuk melihat potensi ada syarikat. We have to understand the whole structure. Struktur yang kita perlu faham inilah strukturnya, yang mana saya menggunakan kaedah top down approach, alright, mengkaji apa yang berlaku dalam ekonomi, kerana perniagaan pasti akan terjejas dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar, dan pastinya ada sektor-sektor yang akan dapat benefit ketika berlakunya krisis ekonomi, dan ada sektor-sektor yang terjejas teruk apabila ekonomi dalam keadaan yang tidak baik. Sebab itu, sebelum kita buat pemilihan apakah potensi yang ada syarikat, we have to understand the whole structure dalam pelaburan. Okey? Ini yang pertama. Sebab saya ulang, sektor ini, kalau ekonomi tak bagus, ada yang positif, memberi kesan positif dalam ekonomi, dan ada juga yang akan memberi kesan negatif terhadap apa yang berlaku. Sebagai contoh, saya nak bagi you faham. Ada orang kata, okey, boleh tak saya nak membeli syarikat penerbangan, syarikat perhotelan dalam keadaan hari ini? Okey, syarikat apa? ABC lah sebagai contoh. Tetapi kita sedia maklum, adakah sektor yang kita nak terlibat ini sektor yang baik ketika ini? Ataukah adakah sektor yang kita nak terlibat, syarikat terlibat itu dalam sektor yang bermasalah ketika ini? Jadi sekiranya bermasalah, sebagai seorang pelabur, kita perlu melihat lebih dalam sejauh mana masalah tersebut, kerana setiap masalah ada peluang. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jadi untuk memudah perkara ini pada malam ini, saya akan kongsikan sebagai contoh how kita nak kaji the whole structure ni, tuan-tuan. Contohlah, saya nak ambil satu syarikat yang mungkin berkait rapat. Apa yang saya tunjukkan ini bukan sarana untuk beli atau jual. Saya nak bagi faham bagaimana, apakah potensi sebelum nak memilih apa syarikat berpotensi itu, apa yang nak dikaji. Okey, sebagai contoh, saya ambil satu contoh, tak suruh beli. Ini bukan sarana beli atau jual sekali lagi ini contoh kajian bagaimana kita nak melihat satu potensi dan satu syarikat. Untuk malam ini saya berminat untuk berkongsi tentang dua sektor. Satu sektor yang mungkin yang sektor yang terjejas, iaitu sektor minyak dan gas, ONG, dan insya-Allah saya nak ambil satu sektor teknologi. Okey, sebagai contoh malam ni. Alright. So what happened? Sebagai contoh, saya ambil satu contoh syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia yang dikenali sebagai Hibiscus Petroleum. Saya nak ambil sektor oil and gas. Okey. So bila you faham tentang sektor minyak dan gas, persoalannya dalam minyak dan gas yang ada di Bursa Malaysia, terdapat sub-sektor yang perlu kita faham. Alright, sub-sektor yang perlu kita faham. Sebab dalam minyak dan gas ni ada pelbagai sektor lain yang ada dalam industri minyak dan gas. Tapi sebagai orang biasa yang mungkin tidak memahami tentang sektor minyak dan gas, kita hanya nampak syarikat yang mungkin terlintas di kepala kita adalah syarikat seperti Petronas, syarikat seperti Petron, syarikat seperti Shell. Tetapi dalam sektor minyak dan gas ini ada pelbagai sub-sektor lain yang boleh kita pecahkan. Alright, yang boleh kita bahagikan, dan antara yang saya boleh kongsikan, kita boleh pecahkan sub-sektor ini kepada beberapa bahagian. Antaranya adalah sektor yang dipanggil sebagai upstream, dan kita ada sektor dipanggil midstream,
dan kita ada sektor yang dipanggil downstream. Dia ada subsektor pula. Sebab itu saya kata sebelum nak terlibat dalam satu sektor tu, nampak tak? Saya suka pergi ke arah dan sektor ini apa kesan dia terhadap hari ini dengan keadaan ekonomi yang begitu mencabar, kan, yang mana orang tidak menggunakan banyak petrol, minyak sebab kalau terbang tak boleh terbang. Adakah sektor ini satu sektor yang boleh kita perhatikan? Pada ketika ini mungkin kita lihat ia tidak berpotensi, tapi apa akan berlaku sekiranya ekonomi recover? Dan bila saya pilih subsektor pula, baru kita tahu syarikat-syarikat yang terlibat dalam sektor tersebut. Okey, ini sebagai contoh, dan contoh yang saya nak bawakan pada malam ini adalah satu syarikat yang terlibat dengan cari gali minyak yang ada di Bursa Malaysia, iaitu syarikat Hibiscus Petroleum sebagai case study. Alright. So, dan you dah zoom in. Bila you dah zoom in dalam sektor ini, right, then you fokus pada saham-saham yang you nak kaji. Bukan satu saham ni dia, sektor ada macam-macam. Kalau saya scroll down pula, sektor energy yang ada di Bursa Malaysia, right, kita dapat saksikan terdapat lebih kurang, kalau mengikut senarai yang ada, 31 syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia dalam sektor minyak dan gas. Di sinilah bagaimana atau potensi yang ada dalam syarikat-syarikat ini. Di sinilah datangnya kita sebagai seorang pelabur, apabila ingin membuat keputusan dalam syarikat-syarikat yang ada, kita perlu mengkaji. Kita perlu mengkaji setiap satu. Kamu tahu, habis banyak je. Setiap satu kena kaji. Ya. We have to go through. Sebab barulah kita keluarkan wang kita untuk kita laburkan dan syarikat yang kita berminat. Kan? Sebab apa? Sebab ada banyak pilihan yang ada yang tersenarai di pasaran saham. So, yang mana satu yang kita nak pilih? So, yang mana satu? Okey, yang mana satu? Takkan nak beli sampai 30 saham? Banyak mana modal yang kita ada? Takkan nak beli semua yang ada? Kan? Dan banyak semua ni pula, kat mana, apa perkara yang perlu kita lihat? Inilah saya kata, sebelum kita nak buat keputusan ni, kita dah zoom bawah lagi, apa potensi syarikat-syarikat yang ada ni? So, apa yang potensi yang kita boleh lihat, right, sebagai contoh, apa perkara yang perlu kita kaji? Perkara yang perlu kita kaji, ada banyak perkara sebenarnya. Ada banyak perkara yang perlu kita kaji, right? Pertama, bagi saya, perkara pertama yang perlu kita kaji tentang potensi itu syarikat, we have to understand ke mana industri ini di masa hadapan. Okey? Ke mana industri ini di masa hadapan? This is the first thing yang kita kena faham. Dan hari ini dengan harga minyak yang masih rendah, okay, dia masih rendah daripada harga yang kita tetapkan. Petronas sendiri menetapkan harga minyak mentah di pasaran dunia menggunakan Brent oil, alright? Dan di manakah harga Brent oil itu ketika ini? Kerana ia akan memberi kesan terhadap sektor minyak dan gas. Apatah lagi syarikat-syarikat, kebanyakan syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia, kebanyakan mereka, alright, bergantung kepada induknya, iaitu syarikat Petronas. Petronas merupakan pengeluar minyak negara kita dan juga antara pengeluar minyak terbesar, dan pastinya syarikat-syarikat ini bergantung kepada Petronas dalam konsep payung yang telah dibuat oleh Petronas. Jadi apa berlaku sekiranya kita lihat syarikat itu, mungkin syarikat Petronas, harga minyak mengalami kejatuhan, dan akan memberi kesan terhadap apa? Terhadap pendapatan syarikat. Dan apabila pendapatan syarikat berkurangan, pastinya perbelanjaan yang ingin dibuat untuk meneruskan industri ini pastinya akan perlahan. Tapi apa berlaku sekiranya harga minyak kembali pulih, ekonomi semakin baik, kan? Apa berlaku pada syarikat yang gergasi, yang mempunyai jumlah pendapatan yang besar? Dan pastinya ia akan membuat proses cari gali minyak yang lebih besar, right? Dan pasti akan memberi manfaat kepada syarikat-syarikat yang ada di pasaran saham. Ini yang kita kena faham. Baru kita tahu apa potensi yang ada. Dan potensi ni apa yang kita nak lihat? Perkara pertama bagi saya, we have to understand the whole sentiment yang ada dalam pasaran. Sebelum kita zoom in, bermaksud kita kena ambil tahu, mencari berita-berita penting yang ada dalam pasaran, yang ada kaitan dengan sektor yang kita ingin melaburkan. Itu yang pertama. Sebab bukan dengan cara membaca berita untuk kita beli saham, tidak. Tapi kita kena ambil tahu perkembangan
sesuatu sektor atau syarikat yang ingin kita laburkan. Dan ini bagaimana saya compress all the data yang ada dan saya summary-kan. Maklumat-maklumat kita mendapatkan maklumat-maklumat di pasaran secara percuma. Okey? Tapi kita boleh kumpulkan maklumat-maklumat yang ada, yang mana saya menggunakan sistem artificial intelligence yang dibuat oleh MyFinB Malaysia, yang mengeluarkan data bagaimana mereka pull all the data tentang this sector sebagai contoh, right? Sebab kita nak tahu apa yang berlaku hari ini dan apa yang dijangka berlaku di masa depan, dengan cara membaca apa yang berlaku dalam pasaran. Dan bila kita dah faham apa yang berlaku dalam pasaran, apa kaitan dengan ekonomi, barulah kita zoom in apakah syarikat ini, apa modus operandi syarikat yang kita nak laburkan. Dan kita go deeper, pastinya banyak perkara-perkara yang perlu kita fahami sebelum kita membuat keputusan. Tapi saya yakin ramai di luar sana yang terlibat dalam dunia pelaburan saham tidak mengkaji semua perkara yang ada. Tidak. Dia lebih suka tekan beli jual tanpa mengetahui sekali lagi perniagaan yang dilaburkan. Dan akhirnya ramai yang mengalami kerugian. Sebab dia tak faham asas pelaburan saham itu adalah perniagaan. Jadi bila saya bukakan summary of, saya just nak bagi you faham secara ringkas, sebelum anda bertindak dan memilih saham tu, you have to go deeper, apakah cabaran yang ada dalam syarikat tersebut. Dan apakah potensi yang ada di masa hadapan. Dengan melihat apa? Dengan melihat keseluruhan potensi perniagaan tersebut, dan kita boleh zoom lebih detail, lebih dalam untuk mengkaji dari segi keuangan syarikat. Barulah kita tahu potensi syarikat itu di masa depan. Sebab semua data yang ada ini yang memudahkan kita membuat pemilihan saham yang kita nak untuk kita raih pulangan di masa depan. Tetapi kebanyakan orang baru kalau boleh tekan hari ini, besok nak untung. Labur hari ini, semalam pakai Ferrari. Ini ramai yang terlibat dalam saham ni. Dan akhirnya ramai yang kecundang. Sedangkan kita bercerita bagaimana untuk memilih satu syarikat dan syarikat-syarikat yang berpotensi. Antaranya kalau saya buat apa yang saya baca dari summary yang saya buat daripada kajian yang dibuat oleh syarikat MyFinB, alright? Apa yang pelabur kena tahu? Nampak? Kita kena ambil tahu bahawa pengurusan cabaran dalam persekitaran operasi yang meningkatkan keuntungan. Dari segi syarikat ini mempunyai cabarannya adalah kos operasi yang besar. Apabila kos operasi yang besar, pasti dia akan menjejaskan keuntungan syarikat. Jadi bagaimana mereka ingin atasi perkara ini? Itu yang pertama. Right? Kedua, kita kena faham dari segi aset dan liability yang ditanggung oleh syarikat. Adakah hutang mengatasi aset yang ada? Itu satu perkara yang tidak sihat. Dan hari ini kita dapat saksikan kebanyakan saham-saham yang naik di Bursa Malaysia, terutama saham-saham dia panggil saham-saham penny stock, there's no fundamental. Ini yang tetapi kita bergebut-gebut membuat pembelian saham dan akhirnya kita mengalami kerugian. Itu yang selalu saya ingatkan kepada para alumni, dia protege khususnya, selalu saya ingatkan. Kita bukan tikan nombor. Kita kena faham perniagaan kita laburkan. Sebab itu kita perlu buat kajian menggunakan kaedah top down approach dan kita zoom in syarikat yang kita nak fokus, dan kita boleh menggunakan formula seperti CAN-SLIM or the magic number or the ratios untuk menentukan potensi di masa hadapan dengan data yang kita ada pada hari ini. Okey? Jadi untuk memilih potensi syarikat, antara cara mudah ini, antara saya summary kalau anda lihat contoh syarikat sebagai Hibiscus, banyak perkara-perkara yang kita boleh zoom in. Kita boleh zoomkan lagi kat mana yang kita nak tengok. Apa potensi yang ada. Dengan mengkaji data-data kewangan yang disediakan oleh syarikat. Sebab itu, kenapa bulan Ogos ini bulan yang penting, terutama pada akhir bulan Ogos? Kerana syarikat akan mula mengumumkan prestasi kewangan. Sebagai seorang pelabur, tadi kita cerita pasal ekonomi, we are waiting the GDP. But next, end of this month, syarikat akan mula mengumumkan prestasi kewangan. Bermaksud, we have to understand the whole financial statement. Kita kena faham dan lihat terjejas teruk ke syarikat yang kita laburkan apabila berlakunya COVID-19.
atau syarikat kurang terjejas. Syarikat masih boleh meraih keuntungan yang baik. So inilah potensi yang seharusnya kita memberi tumpuan sebelum kita bertindak untuk membuat keputusan dalam pelaburan saham. Okey, sebab itu kenapa penting bulan 8 ni. Sebab tu saya ingatkan pada alumni, kepada anda semua, berhati-hati terutama pada minggu hadapan. Kerana pada minggu hadapan syarikat-syarikat pula akan mengumumkan prestasi kewangan atau quarter earnings bagi suku tahun kedua 2020, dan di sinilah kita akan lihat apakah potensi yang ada sebelum kita membuat sebarang pelaburan. Alright? Dan semua data-data ini tuan-tuan sebenarnya tuan-tuan boleh dapat secara percuma. Tuan-tuan boleh dapat secara percuma. Alright? Sebab tu alumni saya dah ingatkan The Protege, tolong hati-hati. Terutama dah kita dapat lihat pun pasaran dah mula begitu volatile. Sebelum ini volatile juga, memang volatile, tapi kita dapat saksikan minggu ni lebih dia punya volatility tu. Alright? Dan apa yang kita boleh kaji nak melihat keputusan syarikat-syarikat ni nanti, alright, kita boleh menggunakan laman web bursamarketplace.com untuk kita membuat penilaian terhadap syarikat yang ingin kita laburkan. Ini asas tuan-tuan, ini asas. Sebab tu nampak tak? Bursa membuat trading as an informed investor. Bermaksud sebagai seorang pelabur itu mestilah mempunyai ilmu dan ilmu pengetahuan dan seorang pelabur yang bermaklumat. Bukan sembrono masuk pasaran, tidak. Jadi sebab itu kita kena sentiasa beringat dan membuat pemilihan saham yang betul. Kerana segala maklumat yang kita inginkan, sebagai contoh saya ambil saham tadi, Hibiscus Petroleum, right, you can see all the data. Okay? Cuma kita kena fahamlah baca data ni, kan? Terutama kita ada, of course, tiga dalam penyata kewangan ni, tiga perkara yang kita perlu tahu tentang income statement, balance sheet dan cash flow. Ini asas perniagaan tuan-tuan. Alright? So kita tengok income statement dan apakah potensi yang akan diumumkan, yang mana syarikat akan mengumumkan dari segi kewangan dari segi tahunan maupun dari segi suku tahun yang ada. Bermaksud syarikat akan mengumumkan setiap 3 bulan suku tahun, setiap suku tahun 3 bulan syarikat akan umumkan prestasinya, dan di sinilah peranan kita untuk mengkaji potensi yang ada di masa depan dengan melihat pertumbuhan yang ada dalam syarikat yang mana kita dapat kaji melalui penyata kewangan. Kerana kena ingat, selain daripada saya tunjukkan ini sebab ini mudah, ianya boleh dikira, ianya boleh difahami dengan abjad ataupun angka-angka yang diberikan kepada kita. Tetapi satu kaedah yang mungkin lebih rumit untuk kita tahu potensi syarikat yang kita laburkan, kita pecahkan kepada dua bahagian. Apa yang saya tunjukkan sekarang adalah kaedah yang dipanggil kuantitatif. Alright? Dan juga sebenarnya kaedah ini agak mudah kerana data, kita melihat data yang ada dan kita membuat kajian terhadap data yang ada untuk kita melihat potensi yang ada di masa depan. Tapi satu perkara yang agak sukar untuk kita kaji, tapi kita kena ambil tahu adalah kaedah dipanggil kualitatif. Okey? So ada dua pecahan pula yang kena buat. Kualitatif maksud apa? We have to understand siapakah peers yang ada dalam syarikat, dalam industri yang sama. Okey? Apakah kelebihan pesaing yang ada dalam perniagaan yang sama? Dan apa kelebihan kekuatan yang ada? Apakah kelemahan yang ada dalam syarikat yang kita laburkan berbanding pesaing yang ada? Before we make a decision dalam pelaburan. Dengan kata lain sebenarnya tuan-tuan, ianya mudah tetapi ramai tak buat perkara ini dan akhirnya mereka hanya melihat naik turun pasaran saham dan hanya mengalami kerugian. Sebab homework kajian-kajian ini tidak dibuat lebih awal. Sebab itu kita panik bila kita lihat saham kita jatuh. Kan, kita panik, tak tahu macam mana ni kan, kita mengalami kerugian besar sebab bila saham kita dah tahu nak buat apa dah. Sebab apa? Sebab kita tak faham perniagaan yang kita nak laburkan tu dulu. Tapi kalau kita faham, saya ulang, saham memang naik dan turun. Dan di sinilah pula datangnya potensi syarikat nak ke mana, kita menggunakan analisa teknikal. Tetapi perkara asas dahulu iaitu kuantitatif, kualitatif terhadap satu syarikat yang perlu kita buat sebelum kita membuat sebarang keputusan dalam pelaburan yang kita lakukan.
Sebab itu banyak kali saya buat reminder kepada dalam program Facebook, pada grup Telegram kita, sesi Zoom kita kepada alumni semua. Sebab tu saya kata jangan mengejar harga, jangan beremosi melihat saham tu meroket naik tanpa you mengkaji di sebalik pergerakan harga saham tersebut mempunyai asas fundamental yang perlu kita ambil tahu. Okay. Dan of course dari segi ratio-ratio yang kita boleh lihat, ada pelbagai maklumat-maklumat yang kita boleh lihat. Alright, antaranya kalau saya klik all the key statistic sebagai summary, alright, macam mana kita nak fahami dan membaca statistik-statistik yang ada ini sebelum kita membuat sebarang keputusan dalam saham yang kita inginkan. Sebagai contoh, alright, saya ambil hibiscus sekali lagi. Alright, then we have to understand all the ratio, at least some basic understanding terhadap ratio-ratio yang ada, barulah kita tahu potensi yang kita boleh terlibat dalam syarikat yang kita ingin laburkan. Okey. Ini perkara pertama. Barulah kita masuk bila kita dah faham potensi-potensi yang ada. Sebagai contoh mudah pada malam ini, suka untuk saya tunjukkan perkara asas ya. Saya percaya sebagai seorang pelabur, dia akan melihat dari segi keuntungan syarikat. Ini asas. Kan? Kita tak melabur syarikat yang rugi. Kita nak melihat dari segi keuntungan syarikat. Apakah potensi yang ada dalam syarikat? Sebagai contoh lah. So, kita nampak saham ni sebagai contoh. Syarikat ini mengumumkan periksa kewangan 3 tahun lalu dengan pada tahun 2017 dengan meraih keuntungan bersih pada 106 juta ringgit. Diikuti pada tahun 2018 meningkat kepada 203 juta ringgit. Dan pada tahun lalu meningkat sampai 230 juta ringgit sebelum berlakunya COVID-19. So, apa yang dijangka berlaku? Apakah potensi yang diramalkan untuk tahun 2020? Kesan daripada kejatuhan harga minyak mentah di pasaran dunia, keadaan COVID-19 yang mana berlakunya shutdown, lockdown beberapa buah negara dan hampir keseluruhan dunia mengalami orang kata lockdown for a few months. So, adakah ianya akan memberi kesan terhadap potensi syarikat di masa depan? Ini yang perkara yang kita nak kena kaji. Barulah kita tahu saham yang kita nak pilih ini berpotensi atau tidak. Okay, ini perkara asas. Sebelum saya nak masuk yang kedua, apabila kita dah melihat potensi yang ada dari segi kuantitatif yang ada, yang mana saya summary-kan dalam bentuk pergerakan, ada dari segi maklumat-maklumat yang perlu kita tahu, diikuti dengan penilaian yang perlu kita buat dan terhadap potensi syarikat yang kita laburkan, barulah kita zoom in kepada ke manakah trend saham tersebut. Jadi bila kita menggabungkan semua keadaan ini, barulah kita nampak potensi pelaburan yang kita nak lakukan. Barulah kita membuat keputusan terhadap saham yang ingin kita miliki. Tapi ramai tak buat ni semua. Dia belasah aja, dia tengok apa berlaku, tekan, orang suruh beli, dia beli. Akhirnya bila rugi, dia salahkan pasaran. Kan? Ini yang kita nak betulkan. Alright? Sebab itu, kita kena faham apa yang berlaku. Inilah antara langkah mudah, dan saya akan masuk kepada next level, bagaimana kita menggunakan analisa teknikal pula untuk melihat potensi. Apa yang saya uraikan dulu adalah saham adalah perniagaan. Saya suka tekan ke perkara ini dulu sebelum saya bawakan bagaimana melihat dari segi teknikal ke manakah saham ini ingin pergi. Kerana dalam melihat satu potensi syarikat, perkara asas pertama, we have to understand this thing before kita masuk ke yang kedua, bagaimana kita nak melihat pergerakan trend saham tersebut. Di sinilah datangnya analisa teknikal, yang mana ramai yang fokus kepada analisa teknikal, tetapi ramai juga mengalami kerugian kerana dia bermain dengan emosi. Dia bermain dengan emosi dan akhirnya menyebabkan kita mengalami kerugian. Dan kita lupa tentang asas pelaburan yang seharusnya kita buat sebelum kita bertindak melabur dalam dunia pelaburan. Belajar satu sofa? Okey? Faham bab ni? Okey?
Jadi inilah perkara yang pertama yang perlu kita ambil tahu, dan pastinya saya ulang, we have to understand the pillar yang saya tunjukkan tadi dan kena zoom. Saya nak bagi faham untuk mereka yang baru terlibat. Mereka yang dah terlibat, of course kita kena kaji lebih dalam menggunakan all the magic number, all the ratios, dan kita go deeper, kita kaji dari menggunakan kaedah CAN-SLIM, right? Menggunakan kaedah-kaedah yang ada dalam pasaran. Jadi barulah kita dapat menilai dan kaedah strategi yang kita nak guna pakai. Sama ada kita melihat satu syarikat itu bertumbuh dengan baik, we can go for teknik yang dipanggil, strategi yang dipanggil growth investing, atau kita mencari saham-saham yang berpotensi, yang mana ianya berada di bawah nilai, dipanggil kaedah value investing. So kat situ juga kita tahu kaedah yang kita nak guna pakai, alright, dengan melihat potensi syarikat yang kita ingin laburkan. Okey? So, belajar sesuatu malam ni. Kalau belajar, share. Siapa share? Share agar you all pun boleh tengok balik sesi ni. Okay? Dan maklumat-maklumat ni percuma tuan-tuan. Cuma you have to understand before you make any decision. Maklumat-maklumat ilmu ni yang you kena belajar. Itu je. Kan? Bukan, dan maklumat ni memang ada lah. Memang ada disediakan oleh Bursa Malaysia. Okay? Melalui portal Bursa Marketplace. Alright? That's the first criteria. Second criteria yang boleh kita guna pakai, alright. Kita akan go through mengguna pakai technical analysis, yang mana dengan menggunakan carta kita boleh melihat ke manakah potensi syarikat tersebut, kerana kita ingin melihat trend saham tersebut. Sebab tu dalam summary laporan yang saya tunjukkan ini, di sini juga terdapat pergerakan trend saham tersebut, ke manakah saham ini berpotensi untuk pergi, kerana dengan menggunakan ilmu analisa teknikal kita boleh membuat projection, forecasting. Okey, dia bukan magic, tapi kita boleh melihat ke manakah keberangkalian saham ini ingin pergi di masa hadapan. Ini perkara yang kita kena ambil tahu. Okey, ini perkara yang kita ambil tahu. Alright. Saya rasa saya nak delete lah video ni. Saya nak habis je saya delete. Okey tak? Sebab you all kedekut nak share. Kan, cuba you all klik button share. Saya tahu kalau 500 share saya tak delete. Kalau tidak, saya lepas program ni saya delete. Sebab saya nak orang committed, orang serius mendengar dan mencatat perkara yang saya kongsikan. Alright? Dan saya berkongsi ini secara percuma, tuan-tuan. Okay? Tapi please take it seriously. Kalau you serious, share. You boleh tengok balik. Kalau tidak, tak dapat 500 share, saya delete this video sejurus lepas sesi ni. Alright? Alright. Dan next, saya nak tunjukkan bagaimana ke mana ke arah tuju pasaran saham tu menggunakan analisa teknikal, yang mana sebagai contoh kita melihat dari segi pergerakan cartanya, pergerakan trendnya, bahasa mudah, trend saham tersebut. Alright, sebagai contoh anda dapat saksikan di carta yang saya kongsikan sekarang, ke manakah saham ini nak pergi. Sebab dengan kita mendalami ilmu analisa teknikal, setelah kita fahami syarikat yang kita ingin laburkan, kita akan bertanya ke manakah saham ni nak pergi. Jadi dengan kaedah menggunakan analisa teknikal secara peribadi, kita melihat trend saham ini ke mana. Saya boleh katakan currently saham ni berada dalam keadaan uptrend. Itu yang pertama. Tetapi dalam masa 3 bulan yang terkini, kita dapat saksikan saham ni berada dalam satu jajaran yang sangat orang kata sangat rapat, yang mana we call it sebagai satu fasa, berada dalam fasa sideways. Jadi persoalan kepada diri kita, adakah saham ini berpotensi di masa hadapan atau tidak? Di sinilah gunanya analisa teknikal untuk kita membuat projection, alright, ke manakah saham ini ingin pergi. Ini kelebihan analisa teknikal. Tetapi semua pergerakan saham ini akhirnya akan kembali kepada apa yang berlaku terhadap syarikat dan potensi syarikat yang saya katakan tadi, sebelum kita melihat menggunakan pergerakan harga ini untuk melihat ke manakah saham ini ingin pergi di masa hadapan. Kerana di sinilah peranan ilmu teknikal. Tetapi saya tekankan ini kemudian kerana saya lihat hari ini, saya ulang, ramai yang fokus kepada teknikal sedang sampai dia lupa tentang di sebalik apa yang anda lihat
di carta tu anda lihat hanya pergerakan harga tanpa anda mengkaji potensi syarikat. Sebenarnya pergerakan harga ini akan kembali semula terhadap potensi ataupun berapa kukuh syarikat yang kita ingin laburkan. Okey. Sebab itu bagaimana kita menggabungkan dua keadaan ini, dan kalau kita lihat dari segi pergerakan harga, saham ni dalam fasa orang kata uptrend dan telah berada dalam keadaan sideways for almost 4 months. Sebagai seorang pelabur, anda harus faham ke manakah potensi pergerakan saham ni di masa hadapan. Dengan menggunakan apa? Menggunakan data yang anda perolehi tadi, dan bagaimana anda menggunakan data pergerakan harga yang ada, alright, untuk masa depan. Jadi semua ni sebenarnya tuan-tuan, dengan data yang ada, dia akan meyakinkan kita untuk membuat pelaburan terhadap syarikat yang kita ingin laburkan. Dan baru kita akan tenang membuat pelaburan. Kerana hari ini kita lihat pasaran saham begitu volatile. Dan sekiranya kita membuat langkah yang salah, kita boleh mengalami kerugian yang besar. Kerana kita hanya fokus terhadap pergerakan harga saham tanpa melihat potensi yang ada dalam syarikat yang kita laburkan. Okay. So, itu antara perkara yang saya suka untuk kongsikan pada malam ini. Okay. Dengan kata lain, sebenarnya sebelum bila cerita tentang syarikat, we have to understand keunikan bisnes yang kita nak laburkan. Siapakah pengurusannya? Ini yang selalu saya kongsikan dalam program labur saham. Bagaimana kita mengaplikasikan 8RM formula. Alright, bagaimana anda boleh menjadi seorang pelabur yang bijak, pelabur yang bertakwa menggunakan 8RM formula. Dan apa yang saya nak tekankan pada malam ini, potensi syarikat, kita tengah fokus terhadap right market, right mode dengan right management dan juga right market price. Ada 4 RM yang sebenarnya saya cuba bawakan pada malam ini dalam contoh kajian saham yang kita lakukan. Begitu juga saham kedua yang ingin saya sebagai contoh pada malam ini adalah saham yang berkait rapat dengan FPG Group, Farmpak. Right? Saham ini terlibat dengan apa? Sebab dalam bidang teknologi juga ada pelbagai jenis subsektor yang ada. Kita ada teknologi semiconductor, kita ada chip, kita ada Internet of Things, kita ada payment gateway, kita ada robots. So, which subsektor yang kita nak terlibat apabila kita sentuh dalam sektor teknologi? Kerana ini satu sektor yang saya boleh katakan evergreen, yang mana teknologi adalah satu perkara yang memang diguna pakai di masa hadapan. So, nampak tak? So, kita dah faham dari dalam sektor industri yang kita nak terlibat. Dan kita go deeper, apakah syarikat, potensi syarikat yang ada, apakah katalis yang ada, dan apakah model syarikatnya dari segi dari segi untung rugi syarikatnya, dari segi pertumbuhan syarikatnya, kita boleh kaji. Kan? Barulah kita lihat apakah cerita-cerita yang ada dalam pasaran yang boleh kita kumpulkan, yang boleh kita lihat potensi syarikat ini apabila katalis, ini bagi katalis, all the information yang ada yang boleh memberi impact positif ataupun negatif terhadap the potensi syarikat yang kita laburkan. Okey? Dan barulah kita patah balik melihat dari segi trend saham yang kita ingin laburkan. Sama. Cuma saya ambil dua sektor yang berbeza pada malam ini sebagai contoh, kerana ianya satu sektor yang dalam keadaan hari ini, seperti kita maklum, sektor minyak dan gas pastinya begitu volatile dengan keadaan COVID-19, tetapi satu sektor yang kita boleh lihat yang masih ada era teknologi hari ini, everybody is talking about 5G dan sebagainya, pastinya satu sektor yang orang kata dalam keadaan ekonomi yang kurang baik sekalipun, tapi sektor ini adalah sektor yang sentiasa diberi tumpuan, kerana sektor yang memang diguna pakai dalam keadaan apa juga keadaan, pastinya ada kesan positif terhadap syarikat dan sektor yang kita ingin kaji. Okey. Ini dua contoh lah, ada sama kalau kita lihat dari segi pergerakan saham FPG pula, ke manakah trend saham tersebut? Sama. Alright. Alumni The Protege, saya harap you all buat revision. Yang ni semua revision tu you all. Saya tahu you all dah tak buat semua ni kan.
Suruh buat homework, tak buat homework, main tekan je kan. Lepas tu rugi. Bila rugi, main biola. Jangan, tak payah. Tengok balik apa kesilapan kita, kat mana kita buat, apa yang berlaku dalam pasaran, dan kita sebagai contoh, nampak. Kalau kita melihat pergerakan saham ni tuan-tuan, saham memang naik dan turun. Dia naik, dia turun, contoh dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. But if you understand the business, right, in long run, if you choose the right company, dia tak ada apa pun. Tak ada apa pun nak dibimbangkan. But we have to understand trend saham tu nak ke mana. Tapi trend ini sebenarnya balik kepada apa yang kita kaji dari segi perniagaan yang ingin kita laporkan. Right? Sebab saham ni memang naik dan turun. Jadi janganlah fokus mata-mata terhadap pergerakan harga saham semata-mata. Kerana di sebalik saham ini ada perniagaannya. Jadi kita kena tahu. Alright? Okay. Jadi ini antara contoh lah yang saya topik kita pada malam ni, dan I hope that you learn something tonight. Dan saya nak bawakan juga pada malam ini bagaimana sebagai real case study. Alright, bagaimana salah seorang anak didik saya membuat pemilihan saham yang baik, dan bagaimana juga beliau juga membuat kesilapan dalam dunia pelaburan. Bagaimana beliau juga boleh terlibat dalam dunia pelaburan dan membuat kesilapan dalam dunia pelaburan dengan ilmu yang beliau pelajari, juga membuat kesilapan dan mengalami kerugian yang besar. Jadi bagaimana beliau menggunakan kaedah yang saya kongsikan pada tuan-tuan pada malam ini, bagaimana beliau mengaplikasi ilmu yang ada dan melihat balik apa kesilapan yang dibuat dan beliau bangkit. Dan alhamdulillah sepanjang tahun ini beliau meraih pulangan yang sangat-sangat luar biasa. Kan? Bermaksud jika kita tahu, kita ada ilmu, kita tahu apa kita buat, kita laburkan pada diri kita kat sini, kita upgrade diri kita kat sini, kan, dan kita upgrade hati kita, Allah permudahkan, beri kefahaman, hati yang terang, dan kita boleh menjadi seorang pelabur yang berjaya. Kerana kena ingat, akhirnya apa yang kita buat inilah usaha yang kita lakukan. Tapi asbab daripada usaha yang kita lakukan dengan izin dia yang maha kaya, izin dia yang maha kuasa, itulah rezeki yang kita perolehi dalam dunia pelaburan saham. Ini bila rugi salahkan orang, bila rugi salahkan ekonomi, bila rugi salahkan teknik. Tuan-tuan, cuba lihat balik berapa fokus kita membuat kajian atau homework yang kita lakukan sebelum kita bertindak melabur. Atau kita memang masuk pasaran sembrono. Tanya, orang kata tepuk dada, tanya selera lah. Kan? Sebab itu saya katakan, kita tak nak jadikan dunia saham ni sebagai medan perjudian. Tapi kita nak jadikan pelaburan saham yang sah dan patut syariah ini adalah, sebab itu bursa menggunakan keadaan informed investor. Pelabur mesti seorang pelabur yang berinformasi. Barulah dia bertindak secara rasional. Kerana pasaran saham bergerak irrational. Jadi bagaimana kita harus mengaplikasikan ilmu yang dipelajari sebelum kita bertindak dalam dunia pelaburan saham ni. Alright? Okay. Ini yang kita nak kena tahu. Bila masuk gua, bila rugi masuk gua korang ni masuk gua dah buat apa? Tak guna masuk gua tu. Right, balik. Maknanya bukan masuk gua. Tengok balik apa kesilapan yang dibuat. Kajian mana yang you terlepas pandang? Atau you memang emosi semata-mata. Jadi kena perbetulkan. Dan jangan ulangi kesilapan demi kesilapan. Kerana kesilapan yang anda lakukan dalam dunia pelaburan, kan, mahal harganya. Mahal harganya, kerugian besar yang kita akan tanggung. Jangan merugikan, membuat kesilapan yang tidak sepatutnya kita buat. Okey? Jadi perkara ini yang perlu kita buat. Alright? Jadi sebab itu saya nak bawakan salah seorang anak didik saya pada malam ini untuk kita bersama, right? Yang mana bagaimana saya suka beliau kongsi, dan kita minta mungkin beliau kongsikan apakah kaedah strategi mencari saham-saham berpotensi. Sebab saya cakap bahasa saya, mungkin bahasa saya agak technical, but let's kita bawakan bagaimana beliau bermula daripada kosong dan boleh meraih pulangan yang baik dalam dunia pelaburan saham. Pulangan yang baik tu kita dengar sendirilah berapakah pulangannya. Sama-sama kita bawakan anak murid saya TP35. TP35 Aziz 35 35 je. 35 Assalamualaikum, khabar? Salam, baik. Sihat? Alhamdulillah je.
Alright, saya bawakan Aziz pada malam ni. Mungkin Aziz boleh kongsikan bagaimana you membuat pemilihan saham dan bagaimana you boleh raih pulangan sangat luar biasa dan apa kesilapan you buat sebelum ni. Okey. Sebab ramai yang sama, semua masuk you zero dan you saham ni, but dah bila you dah ada ilmu pun you mengalami kerugian. Apa kesilapan yang you buat tu? Dan macam mana you kembali dan apakah teknik strategi yang you memilih saham-saham yang berpotensi sehingga you boleh meraih pulangan sangat luar biasa? Okay. Nak cerita pada mana aja? Dari awal lah. Saya start TP35 tahun 2018 Disember. Then I start dengan TP35 tu. After TP, I tak trade tau je. Okay. After TP, I tak trade. Then because lepas TP, I pergi operation. I went for 2 operation. And then after tu, I pergi join TTC and MT pula. Then after kelas-kelas tu baru I start trade sebenarnya. Okay. Sebelum tu I just like beli 2 counter je. Beli revenue lah, beli bit auto, I simpan. Okay. You beli 2 saham je? I beli 2 saham je masa lepas TP. Why you choose 2 saham tu? Saya kaji dulu. Okay. Punya revenue tu sebab nak dapat warrant free. Alright. Memang dapat pula warrant free tu. Okay. Lepas tu, lepas dapat warrant free. Okay, in the first place, you pilih saham tu sebab apa? Nak warrant free tu? Sebab nak warrant free tu. Alright tuan-tuan. Dalam pasaran saham ni kita boleh raih pulangan dalam bentuk 2 satu dalam bentuk dividen, satu dalam bentuk kenaikan harga. Dan apa yang Aziz ambil saham pertama tu, dia lihat potensi yang syarikat ini akan memberikan warrant percuma. Tapi masa tu is really newbies kan, memang tak tahu. So beli-beli tu dah dapat warrant free tu, lepas tu gelabah sebab bila dah dapat warrant free tu saham tu jatuh. Okey, saham tu jatuh. Lepas tu? Tapi saya tak cut je. Saya punya jenis memang saya tak cut. So saya pernah message Haji, Haji tanya Haji kata biasa saham tu akan jatuh after, because dia ada adjusted price, you know. Because he pun dah dapat warrant tu apa semua. So I pun simpan lah. I simpan sampai revenue tu naik. Okey. So itulah saham pertama. And then lepas MT saham tu jatuh dan naik berapa lama? I simpan for 7 months kot. 7 months, 7 bulan? Yes. Okay, taklah lama. Taklah lama, tapi untung lah. Berapa persen? Tak ingat Haji, dalam 20%. Kau action kau sekarang kau tak nampak 23% sekarang Dalam 20-30% ada kot, dengan sama dengan warrant free tu lah. Okay, not bad. It's still a good return. Okay. And then dia jatuh dan you come back dan you make 20%. Okay, fine. And then itu modal saya mula-mula dengan hanya 5,000 je. Berapa modal? 5,000 sahaja. Okay, 5,000 modal. Sebab bulan 12 tu saya tak ada masa sebab saya nak pergi 2 operation. Bulan 12 dengan bulan 1. 2 operation yang berbeza. So what happened to your modal 5,000? Okay. Itulah beli bit auto dengan revenue tu. Okay. So modal saya biar je. Lepas tu konon-kononnya lepas dia pergi TTC dengan MT tu rasa dah macam pandai sikit, tambah lagi duit. Okay. So bila tambah duit, I'm doing well sebenarnya. I'm doing quite well until May to June kot. Lepas May to June, saya sebenarnya sampai dah June tu, I already make like macam dah 50% from my capital. I dah dapat ROI, tapi I terkena yang mana ada saham yang I beli perdana kot masa tu, jatuh banyak and I tak cut loss. Why saham jatuh banyak? I think sebab quarter report dia kot. Yeah, because of dia ada right issue, yang dia dibuat, maknanya company tu ada masalah. And then masa tu sebab baru, bila kena macam tu, sebab all the while tu I okay, memang okay lah, I'm doing trade okay apa semua. Lepas tu bila kena yang satu seketul macam tu, dia macam tiba-tiba dia jadi macam carried away, yang macam susah nak bangun. And then lepas tu pun I pun macam, tapi dia macam mana pun saya punya perangai je, kalau macam tu pun hari-hari saya mesti tetap tengok market. Tetap tengok sebab saya nak belajar macam mana. Saya kata kenapa orang lain boleh buat ni, kenapa saya tak boleh buat. So saya pun keep on buat balik, tambah lagi duit. Tambah lagi duit. And then until bulan 10 saya rasa saya jumpa Haji.
First time saya jumpa Haji nak bincang pasal portfolio. Kenapa? Masa kita jumpa tu portfolio jadi apa? Portfolio I boleh kata I stuck lah. Boleh kata I stuck, sama ada I tengah fikir I nak tambah duit baru lagi ke, ataupun sebenarnya I cakap dengan Haji masa tu, ingat lagi masa tu nak bajet je. Masa tu nak bajet 2019 kalau tak silap. Yep. And then I cakap dengan Haji, Ji boleh tak kalau saya nak cut je semua. Okay. And then you cakap that is not the right things because you dah jatuh banyak sangat. I mean the floating loss tu dah getting huge amount kan. Okay. So then you suggest kalau nak buat cut semua tu, sebab I nak buat cut semua je. And then Haji kata tak boleh, it's not the right way. And then I sepatutnya pilih salah satu yang mana untuk I ada modal balik untuk I bangkit balik. So lepas tu saya jumpa Haji, saya buat satu, saya cut and then I start balik. And then as you know, I join your program. Masa tu pun I join program pun I tak tambah, I rasa I tambah lagi modal sikit. Sebenarnya modal saya semua until bulan 11 tahun lepas, modal saya dalam 100 lebih lah. Daripada 5,000 jadi 100,000 lebih? Jadi 170 lebih. Okay. Masa tu berapa losses yang berlaku masa kita jumpa tu? Masa kita jumpa tu baru 30. 30,000 loss? 30,000 floating je. Saya punya case semua floating je. Yalah, floating loss lah kan? Floating. 30,000 Okay. Ada yang dah demam ke 30,000 loss? Ni 30,000 loss, sedangkan dia mula 5,000. Dia doing well, okay, dia tak patut akhirnya tambah menjadi sampai 100,000 portfolio dan loss 30. Sebab bila saya rasa saya dah confident tu, macam lah sebab kita dah boleh buat untung kan, kata confident tambah duit. Konon dah pandai kan. So bila tambah duit tu tercedok juga Haji. Yep. Bukan tak kaji, bukan tak apa, tapi benda pun kadang-kadang kena pasal sentimen. Okay, the worst ever happen to me adalah February lah, COVID. Okay. I punya portfolio, because I ada 2 CDS account, which is total modal I masa tu dah dalam 200 over thousand. Okay. And I punya floating adalah 100 lebih. Loss? Yes. Masa COVID? 80% of my portfolio. Mana daripada total tu dah hilang berapa ratus ribu tu? Dalam almost 200 kot. Negatif 200,000? Yes. Loss Okay. Untuk 2 CDS account saya. Ni masa COVID lah mana Februari? Yes. Itu saya kata hari ni market luar biasa. Diorang tak lalui proses kita dah rasa sebelum COVID. Dan COVID berlaku, saham mengalami kejatuhan besar. Kan? Cuma market make a comeback. So, daripada you berlaku loss dekat 200,000 pada bulan Februari, hari ni bulan Ogos. What happened? Apa yang membuatkan you make a comeback? Ini kalau orang kena ni dah high attack dah ni. Saya rasa tak boleh Haji. Saya dah because masa COVID tu kebetulan pula Haji pun banyak buat kelas. Lepas tu saya banyak ikut Just punya sembang saham yang 22 hari tu. And then at the same time saya minta join ECJ online. So I fikir I tak boleh nak give up. I tak boleh because I nak berjaya dalam benda ni. I tak nak give up. Sebab I nak proof apa kekuatan you? Sebab mula 30,000 loss, lepas tu 200,000 loss. Sebab saya nak dapatkan floating loss saya tu balik. Okay. Sebab saya memang tak cut loss. Apa saya buat memang saya letak modal baru. And then from modal baru tu I talk to myself, this time around this is my third time bangkit tau Haji, kalau Haji perasan. Okay. Yeah, I know. So, I memang kata I tak boleh nak main-main. This is my final chance for me, I think. Sebab I takut kalau lagi sekali I jatuh, I tak boleh bangkit. Betul. I kena bangkit betul-betul. I kena disiplin sangat-sangat. So what I do is I ubah cara. I ubah my mindset. I put no hope at all. I am very disciplined. I always think that macam cash is king. I memang jarang swing.
dengan market yang macam ni, I tak swing pun sebenarnya. Ya. And for your info, Ogos ni segala capital yang I letak semua dah keluar daripada CDS. Satu CDS lah, my main CDS tu, capital semua I dah withdraw. And sekarang yang ada dalam CDS tu adalah run by profit. Run by profit solely. Maknanya all the losses sekarang jadi positif. You dah Yes. withdraw, tak ada negatif dah, ni negatif. So now become positive. Dan you dah Positive. withdraw semua. Boleh Dah. boleh share what's the current value? Current value dah more than 200% ada kot je. Daripada ni? Yes. More than 200% daripada UK sendiri lah. Dalam March je. Ha? Since March till now. Okay. Since March, mana you make a comeback March till August. Yes. You're positive about 200. Apa yang you buat? Okay. Satu, saya... Macam mana you analyse and you make decision dan you boleh buat apa you buat? Saya tiap-tiap malam buat homework Okay. without fail. I kena jadi seorang yang sangat-sangat rajin. Apa yang you buat malam-malam tu? Can you share? I will read all the news, Okay. study chart. Alright. I akan baca annual report. Even sekarang ni tengah didik diri untuk belajar annual report pula. Okay. Quarter report. Okay. And then tengok chart, tengok sentiment, Okay. tengok and then I always tengok monitor pagi-pagi tu. I just tengok tengok sektor mana in play sebelum buat keputusan beli apa-apa. I will never follow any buy call. Yep. I know you're very fast. The way you act, the way saya tengok cara you bertindak tu memang sangat luar biasa. But dia bukan bertindak terlalu pantas. Mesti ada sesuatu you dah buat dan you bertindak memasuki pasaran. Betul. Okay, guys, homework. Dan nampak tak? Apabila kongsikan, dia tahu apa yang berlaku malam tu, apa yang ceritanya, sektor mana dia nak masuk, apa Sentimen. katalis yang ada, right? Betul. Apa cerita yang ada before dia bertindak untuk pilih saham yang nak pilih. Sebab tu dengan kata lain, beliau fokus terhadap saham kajian yang beliau buat. Dekat situ beliau bertindak untuk masuki pasaran. Alright. But saya amazed sebab saya boleh katakan hampir setiap hari you meraih pulangan 4 hingga 5 angka sehari. Alright. Dan untuk Ogos saja, can you share with us what's the Ogos saja last week dekat 300k je. Masya Allah. Berapa? Last week dekat 300 je. Aziz, izinkan saya share your Telegram boleh? Boleh je. Tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng, ini cerita benar. Yang mana apa yang beliau kongsikan, kerana setiap hari beliau akan PM saya sebenarnya. Sebab tu kenapa saya bawakan beliau pada malam ini untuk memberi inspirasi bagaimana beliau jatuh dan bangkit semula. Dan sebenarnya hari-hari sebenarnya tuan-tuan, bagaimana beliau meraih sebagai bukti hidup bagaimana beliau mengkaji dan membuat keputusan terhadap saham yang beliau buat. Saya ambillah data-data, tarikh pun dekat situ tuan-tuan, dan print screen pun ada di situ. Anda boleh lihat bagaimana ni bukan cerita dongeng, cerita all the print screen tak ada saya tunjuk, tapi saya boleh tunjukkan mungkin pada tarikh 6 Ogos. Alright, 6 Ogos untuk first week of Hari August. Senin last week. Ya, this one last week, betul. This one last week. Last week. Last week sahaja 4 days trading dalam bursa. Last week beliau hit 200,000. Dan tak payah saya tunjuk sebab semua print screen ni ada. Tak perlu saya ceritalah. Tak perlu nak kata ya ke, tak perlulah tuan-tuan sebab memang semua ada dekat sini. Dan you just tengok, that's the 4 days profit yang beliau dapat. Dan sampai minggu ni dalam keadaan pasar yang bergelora, termasuk orang kata semalam, hari ni orang kata apa tak boleh buat duit. Siapa kata? Hari ni 13 bulan, hari ni pun dia beliau untung, masih untung. Semalam beliau untung 5 angka dan hari ni beliau untung 4 angka setiap hari. Tapi bagaimana beliau bertindak tu saya kata tadi. Clue dia, you have to understand sektor mana, apa ceritanya, apa yang berlaku dalam pasaran before you make any decision. Sebab akhirnya kaedah yang kita nak guna pakai, kita perlu tahu apakah potensi yang kita lihat terhadap syarikat yang kita nak pilih.
dan there's so many stock di Bursa Malaysia. Jadi bagaimana fokusnya kita terhadap kajian yang kita buat, di situlah akan wujud potensi peluang untuk kita raih pulangan yang luar biasa. Alright. Dan ini ramai tanya, besar modal tu. Sebab tu saya kata, jangan cerita buat modal besar, modal kecil pun tak jadi duit. Kalau modal besar pun tak lagi, dan beliau telah kehilangan jumlah yang besar. Sebab itu selalu saya tekankan kepada mereka yang baru nak terlibat, mula dengan modal yang kecil. Modal kecil tidak boleh berganda, jangan cerita modal besar. Modal kecil, ya mungkin untungnya kecil, tapi ruginya juga kecil. Berbanding modal besar tanpa ilmu yang betul, kita akan kehilangan, kita boleh mengalami kerugian yang besar. Ini yang kita nak kena buat. Dia sangat high risk. It's very high risk. So, apatah lagi dengan pasaran hari ini yang begitu volatile. Sangat volatile. Sebab itu kita kena peka dengan semasa, kena tahu perniagaan yang kita laburkan. Dan lebih lagi hari ini, kebanyakan saham-saham yang melonjak naik tidak mempunyai asas fundamental. Jadi saya bimbang kepada orang baru yang terlibat, dia beli sebab ikut dengan harapan saham tu nak naik. Dia bukan melihat potensi syarikat tu. Dia melihat harapan saham tu nak naik, menggunakan teknik harapan, dan akhirnya harapan tinggal harapan. Ini masalahnya ni. Dan akhirnya kita akan tinggalkan dunia pelaburan dan kita kata tak bolehlah. Sebab tu alhamdulillah saya bawakan semua alumni yang bersama kita bagi sesi sembang saham, nak cerita apa saya cerita, dan akhirnya apakah homework yang kita buat, barulah hasilnya akan kita perolehi dan kita akan melabur maupun berdagang dengan tenang. Alright. Dan ada orang tanya, Aziz, apa kaedah teknik yang you guna pakai, Aziz? Yang tadi tu, dan bagaimana you boleh disiplinkan diri untuk membuat pemilihan saham yang you pilih. Mungkin tips kepada mereka, clue yang boleh you kongsikan kepada mereka yang baru. Saya jarang beli breakout. Okay. Saya selalunya bila dia dah breakout tu saya tak kejar. Okay. Saya tunggu pullback je. Saya suka beli pullback, atau macam semalam saham tu jatuh kan. Ya. So kita tangkaplah kat bawah. Betul. Yalah, maksudnya reversal lah. Reversal lah. Mana you guna kaedah buy on dip. Correct. Betul. Okay. Alumni projek tak ada teknik pelik. Tak ada teknik. Dia mungkin buy on dip, ramai tak? Buy on dip ada banyak teknik. Teknik apa you pakai? Candle apa you suka? Suka candle apa? Ke tak kisah? Tak, Haji. Saya biasanya tengok intraday. Okay. Intraday dekat monitor tu. Ya, tak salah. Apa teknik yang you rasa yang buy on dip tu kaedah ialah you masuk macam mana? Bila reversal saya nampak macam dia dah jatuh. Dah jatuh sampai selling climax contohnya. Ya. Okay, bila selling climax tu, bila volume pun dah tinggi untuk yang membuang tu, macam dah kira oversold lah. Oversold, then dia ada signal pusing, ada volume, saya bismillah je lagi. Okay. Maksudnya tu saya kata tadi, saya bawakan cara saya nak cerita untuk orang baru. Janganlah yang mana dah mahir teknikal, you gunalah teknikal. Sebab akhirnya kalau kita fundamental pun tak faham, tapi akhirnya dia balik pada sentiment. Sebab tu saya kata tadi, kena faham the whole structure. Apa yang berlaku? Sebenarnya saya ambil dari sisi teorinya, we have to understand economy. Sebenarnya kalau bahasa mudah saya gunakan, dia panggil, sebab tu saya suka guna kaedah right market. We have to understand apa sentiment dalam pasaran. Alright, kepada mereka yang mungkin dah faham, korang celah-celah, kau mencelah dekat komen tu, jangan confusekan orang lain. Okey, jangan confusekan orang lain ni. Sabar. Tenang. Kalau you rasa pandai, jangan. You tak pandai mana pun. Kalau pandai mungkin jangan serta hebat. Jangan komen kalau komen rasa mengelirukan orang lain. Sebab saya tengah bawakan kaedah memilih saham yang potensi, dan Aziz berkongsi kaedah beliau. Of course, apa yang saya sampaikan tak sama. Sebab beliau seorang pedagang. Bila berdagang, kaedahnya berbeza. Tetapi saya suka apa yang beliau kongsikan tadi, iaitu beliau tekankan itu you kena buat homework. You have to understand apa yang berlaku dalam pasaran, dan akhirnya dia zoom kepada syarikat, trend syarikat yang mana dia nak masuk ke. Sebab ada banyak syarikat. Soalannya macam mana beliau boleh pilih syarikat yang dia boleh hit untuk dapat pulangan yang baik. Okey. Ini yang kita nak susun step by step. Kalau you negatif, jangan komen kat sini. Ini circle yang positif. Kan? Kalau rasa dah pandai, ini bukan tempatnya tuan-tuan. Kita nak berkongsi ilmu sama-sama. Tak semua orang boleh faham. Tak semua orang pandai. Jadi kita kena bawa step by step. Belajar dalam sabar, sabar dalam belajar. Okey. Sebab tu
Tenang, relax. Jangan gelojoh, tak ada apa nak kejar pun. Sebab tu sebab ramai hari ni hampir 5,000 orang. Jadi tak semua orang, most of you mungkin zero. Mungkin tak faham pun apa yang saya cerita tadi kan. Jadi pelan-pelan kayuh. Saya bawa Kak Aziz, kita nak dengar bagaimana beliau mengalami kerugian dan apa teknik yang digunakan. Dan sama dia kata, dia mengkaji dari segi sentimen yang berlaku, apa sektor yang boleh dilihat, perniagaan mana nak dilaburkan dan baru dia gunakan analisa teknikal untuk melihat apakah peluang yang ada. Of course, kat situ ada banyak teknik yang kita boleh belajar. Tapi hari ini saya nak bawakan asas kepada pelaburan. Sebab pelaburan saham dan perniagaan. Sebab saya ulang, ramai yang kecundang dan beliau sendiri kecundang kehilangan ratusan ribu ringgit disebabkan oleh emosi. Disebabkan oleh hanya fokus kepada pergerakan saham semata-mata. Sebab tu kena integratekan semua perkara. Sebab saham ni puzzle ni tuan-tuan, kita tengah mencantumkan puzzle-puzzle yang ada. Alright? Jadi bila kita dapat cantumkan, akhirnya kita akan jumpa apakah formula yang sesuai untuk diri kita. Kerana akhirnya setiap diri kita, Aziz, saya dan semua anak-anak murid saya, hasilnya berbeza. Kenapa hasilnya berbeza? Kerana risk appetite kita tak sama. Atau bahasa mudahnya, toleransi risiko setiap individu tak sama. Ada yang agresif, ada yang defensif, ada yang konservatif. Jadi kita tak boleh ikut rentak orang. Tapi asas pelaburan adalah perniagaan. Jadi kita kena faham the whole structure, barulah kita membuat tindakan yang kita nak. Alright? Sebab tu saya katakan tadi, sebagai seorang, sebab ramai yang gagal dari segi menjadi seorang pedagang kerana emosi. Jadi kenapa tidak kita memilih jalan yang lebih selamat, alright, iaitu mengkaji the whole structure. Kerana saham saya ulang, dia naik dan turun. Saya tak suruh berapa cepat beliau boleh dapat modal untung balik, tidak. Ini bukan isu berapa cepat berlumba-lumba siapa nak menang. Tujuan objektif kita melabur untuk kita ganda wang untuk masa depan, bukan labur hari ini besok pakai Ferrari. Tidak. Sebab proses pelaburan perlukan masa. Dan most of us bekerja dan kita nak jadikan pelaburan saham sebagai sumber pendapatan kedua untuk menampung perbelanjaan atau wang yang kita ada dalam wang lebih yang kita nak gandakan. Jadi cara kita akan berbeza, tapi ini asas bagaimana untuk memilih syarikat yang berpotensi. Alright, saya tak cerita pasal berdagang saham malam ni, saya cerita tentang bagaimana nak memilih saham yang berpotensi dan saya menggunakan kaedah fundamental. Dan mungkin Aziz, cuba mungkin bagi nasihat pada orang lah bagaimana, sebab ramai yang baru terlibat dah rugi, lepas tu rugi mungkin harga kat puncak. So apa yang kesilapan you buat yang you boleh memberi nasihat kepada mereka yang baru terlibat supaya tidak melakukan kesilapan yang you buat, dan apa rutin yang mereka harus buat sebelum menjadi seorang pelabur maupun seorang pedagang yang berjaya dalam dunia pelaburan? Okey. Satu nasihat saya, satu, kita sebelum masuk apa pun kita dah kena ada set in mind apa you nak sebenarnya dalam trading tu. Contoh, you nak beli company A, so you dah tahu dah kat mana risk you always think about your risk first. Sebab itu yang kesilapan saya dulu, risk tak fikir, sibuk dengan reward. Okay, mana kesilapan pertama, you sibuk tengok reward instead of tengok risk. Yes. Thank you. That's the first one. Sibuk nak kejar reward sebab tengok orang dapat, yelah kita hari-hari pun kadang-kadang tengok kan orang tu dapat untung banyak tu, so kita pun cakap banyak tu, so kita pun terfikir pasal reward. Okay. So sedangkan you sepatutnya fikir your risk first. Okay. Fikir sebelum you masuk any counter, you dah fikir apa you nak, kat mana risk you, you know, what you want to achieve. You dah tahu kat mana next target you. Sebenarnya kalau boleh, you study chart tu, you study the history of the chart itself. Pergi balik tengok sebab dia kan history repeat itself. So you tengok kat mana dia punya support yang paling kuat, kat mana dia punya resistance yang ada next, you know. So dekat situ lebih mudah untuk you set apa you nak sebenarnya. Sebab sekarang ni cara saya dah berbeza lah. Memang saya dah tahu diri saya kat mana, apa yang saya nak sebelum saya masuk.
Betul. Saya dah boleh agak saya nak. Contohnya saya nak masuk tu, saya nakkan, contohlah saya nakkan 10,000. So saya tahu saya kena masuk berapa unit, saya tahu saya kena ni, saya dah plan. You kena well plan sebelum you beli. Sebab kita beli gunakan duit betul-betul, bukan guna kertas. It's just like not a number in your handphone. Ya, It's bukan your duit money. monopoli. It's your real money. Yep. And then it's your hard-earned money. Betul. And then make sure you guna idle fund. So bila mana kalau kata sentimen tak berpihak pada you pun, you boleh lagi tenang tau hidup. Tak tenang yang macam tak fikir alah macam mana ni, duit tak ada ni, macam mana. You tak fikir tu. You kena use your idle fund. Okay. So you tak boleh guna duit yang you nak guna, you know. Itu satulah, supaya apa-apa yang terjadi you lebih relax. You kena learn how to relax, because tak semua saham yang you beli kejap lagi tu dia beroket. Takkan. It will never be like that. Yep. Kalau ada tu rezeki, and then kaji betul-betul, jangan kelang kabut, jangan ikut buy call kalau you tak gaji, jangan beli kalau saham you tak gaji, and then always follow your trading plan. And then jangan lupa satulah, saya nak ingatkan, jangan lupa sedekah dan zakat. You kena juga benda tu, sebab pada saya benda ni jadi pada saya je. So benda ni you kena buat. Zakat, sedekah, you akan tengok akan nampak different dia tu lain. Bukan sebelum ni tak buat, tapi tak buat seperti sekarang. Dulu buat tapi dia tak buat luar biasa seperti sekarang. Itu ayat betul sebenarnya. Tahun ni adalah tahun saya yang paling banyak saya buat. Saya tak pernah buat dalam hidup saya. Ini first time. Alhamdulillah. Yang paling banyak macam ni lah. Alhamdulillah. Sebelum ni dapat buat tapi tak dapat buat banyak macam ni. Jadi macam tak tahulah, sekarang ni dia macam magic. Sebab tu saya kata saya kadang-kadang macam rasa nak menangis. Sebab saya bagi tu tak sebanyak mana yang saya dapat. Saya rasa macam sedih lah sometimes. Last week memang honestly tiap hari menangis. Kenapa? Kenapa banyak nangis? Sebab I rasa magic. I rasa it's really magic. Something like that. I tak terfikir pun nak dapat banyak tu. Dia tak boleh cakap je. Dia kalau cakap dia macam touch sikit. Tak apa. Memberi inspirasi. Sebab ramai orang takut memberi. Sebab and then I memang banyak lah, sebab saya banyak habiskan masa saya dengan ceramah lah, dengan apa dah. So I ada dengar satu ceramah ni, is like memberi seolah-olah you dah kaya. Bukan dah kaya nanti baru beri. So you akan nampak lah is different. Itu je. The different apa yang you akan rasa tu, you takkan pernah terimagine pun. Buat je. Jangan takut, jangan risau nanti tak ada duit lah, tak ada apa. Just buat je, just do. Itu je yang saya nak pesan. Sebab akhirnya rezeki ni semua Allah dah tentukan untuk kita. Betul, setuju. Kita usahalah. Dia pada saya dia duits tau je. Duits, DUITS. Doa, usaha, istiqamah, tawakal, sedekah, zakat. That's it. That is the recipe lah. Ya. Right. Thank you Aziz atas inspirasi tersebut. Sebab tu saya kata tuan-tuan, sebenarnya kaedah ni banyak. Nak cari saham potensi banyak. Tapi kalau apa yang kita dengar daripada Aziz ketika tadi, macam mana nak tenang? Kita boleh tenang bila kita faham syarikat yang kita laburkan. Kita faham dari sisi fundamentalnya, kita faham dari sisi teknikalnya. Jadi kita akan tenang. Tapi masalah kita bila tak kaji satu benda yang kita masuk pasaran, menyebabkan kita tak tenang. Sebab saya ulang, pasaran memang naik dan turun, bukan naik. Sebab tu bila saham tu naik, satu keadaan tidak sihat. Okey, tapi ia berlaku dalam pasaran saham. Okey, seperti mana kita lihat hari ini. Sebab itulah pesanan demi pesanan suka untuk saya sampaikan supaya kita tidak membuat pemilihan saham yang salah. Alright? Sebab ada saham-saham yang naik bersifat spekulasi. Sebab itu pentingnya kajian yang dibuat sebelum kita membuat sebarang keputusan. Tapi apa saya nak recap apa yang Aziz kongsikan adalah apa yang dia kata tadi, mula-mula dia kata dia dah set apa yang nak capai. Sebab tu sebenarnya selalu saya kongsikan tentang proses pelaburan ni. Yang saya tunjukkan malam ni pun sebenarnya pertama tadi tentang apa yang disebut matlamat nak capai, itu understand apa objektif pelaburan yang nak capai. Alright, that's pertama. Understand investors goal, apa yang nak capai.
Then you kena kaji. Maksud kaji apa? Tadi conduct research. Conduct research dengan pelbagai kaedah. Saya cuba sampaikan malam ini kaedah asas sebagai untuk menjadi seorang pelabur yang berjaya. Ini asas sebab saham adalah perniagaan. Dan barulah kita membuat pembelian. Kita construct kita punya portfolio. Dan kita monitor portfolio yang kita lakukan dan kita tengok apa hasilnya, apa kegagalan yang kita buat. Kenapa dia gagal? Kalau berjaya, kenapa dia berjaya? Jadi proses ni yang perlu kita buat. Sebab tu selalu saya ingatkan pada alumni dan protege khususnya, repetition is the power repetition is the power of skill. Kena repeat, buat, tengok, buat apa yang tak jadi, kenapa jadi. Baru kita belajar daripada kesilapan yang kita buat. Sebab itu kenapa Aziz dia memilih untuk memegang saham yang dia ada. Saya percaya saham yang beliau ada adalah saham yang punya asas fundamental yang baik. Sebab itu saham tu bila market recover dan saham tu juga melonjak naik. Alright? Sebab tak semua saham akan meningkat naik, melainkan bersifat spekulasi. Jadi kita kena bezakan keadaan pasaran yang mana saham melonjak ni sebabkan oleh bersifat spekulasi atau ia punya asas fundamental yang baik. Kerana untuk orang baru, orang trader baru nak inilah kesilapan yang biasa dibuat. Betul tak Aziz? Betul. Jadi sebab itu saya tekankan untuk tenang, untuk relax, kita cari saham yang baik. Tak perlu nak terkejar-kejar meraih pulangan yang luar biasa. Yang penting kita konsisten meraih pulangan yang baik dengan cara memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Kerana rugi itu pasti berlaku dalam dunia pelaburan. Tapi bagaimana kita nak meminimalkan? Ramai orang gagal meminimalkan. Sebab apa? Sebab satu, emosi. Kedua, pemilihan saham tu pun dah salah. Dan bila salah, kebimbangan saya adalah saham tu tidak naik kembali. Kerana apa? Kerana tiada asas fundamental. Dan ini yang kita dapat lihat dalam pasaran saham hari ini. Saham-saham penny stock terutamanya melonjak naik luar biasa. Dan sekiranya anda beli di puncak, saham tu boleh mengalami kejatuhan 50, 60, 70% daripada harga yang anda miliki. Dan persoalannya bila nak naik kembali? Wallahualam. Dan akhirnya duit kita tak berganda. Ini saya katakan tadi, akhirnya duit kita akan mengecut. Ya, rugi itu pasti. Aziz sendiri mengalami kerugian yang besar, tetapi asbab dia beli saham yang pertama pun saham yang baik lah kan. Jadi bila dia tahu saham tu akan bagi warning sebagainya, so bermaksud syarikat itu mempunyai asas fundamental yang baik. Dan barulah you dah mahir dari segi asas pelaburan, pemantapan situ, barulah you nak berdagang, nak guna kaedah apa yang nak guna, silakan. Tapi saya suka ingatkan di sebalik pergerakan harga saham, wujudnya perniagaan. Alright? Okay guys, belajar satu malam ni. Ya? Nak pesan sikit boleh? Boleh, sila. Saya nak pesan, jangan all in. Apa maksud all in tu? Kalau kau ada 50,000, jangan semua kau beli. Kalau ada 5,000? Pun jangan. Semua? Tak, sebab because kena ingat, kalau contohlah you ada 5,000, you beli semua. Katalah bukan semua benda yang you beli akan naik, you know. So lebih baik kena ada money management yang baik lah. Kena ingat satu benda je, always remember, always untuk orang-orang yang baru. Remember, cash is king. Sebab bila duit you dah sangkut, nanti you tak boleh buat apa-apa. Bila you nampak peluang lain, you akan melopong je. You nampak tapi yang kat sini, you sanggup tak nak cut? Kalau you tak sanggup nak cut, sudahnya you tengok je lah. Sebab tu jangan all in. Jangan. Itu memang kena beringat lah. Takkan you boleh top up, bukan semua orang boleh top up. Betul, tak semua ada modal besar lagi nak tambah. And tak semua orang boleh top up. And then kalau you top up pun, kalau yang benda kecil tu pun tadi tak kembang, macam mana nak kembang yang besar? Modal besar ni lagi pening nak jaga sebenarnya. Bukan senang. Sebab you lagi kena jaga emosi you sangat baik. You tak boleh tamak, you tak boleh apa. You kena betul-betul strict follow your plan. Itulah saya nak nasihatkan, sebab kadang-kadang ada orang dia geram tengok je, dia all in je semua. Sebab saya pun dulu pernah je jadi macam tu. So sebab tu saya ingatkan, jangan buat kesilapan yang sama. Dan jangan overconfident terhadap pasaran. Jangan rasa kita dah pandai, sebab kita ni belajar ni, jangan rasa kita dah setahun dua tu dah pandai. Memang belum pandai pun lagi. Lagi banyak belajar je, saya selalu cakap dengan Haji kan. Lagi banyak belajar, lagi banyak rasa tak pandai sebenarnya. Betul, itulah nama ilmu. Sebab tu sampai sekarang pun saya masih belajar lagi. Haji pun tahu saya masih lagi belajar. Ya. Saya masih belajar lagi. Dan
saya rasa sampai memang belum level pandai pun sebenarnya. Masih lagi banyak buat silap, Walaupun dah nak dekat 2 tahun ni pun masih lagi ada buat silap. Masih kita tak boleh nak perfect lagi. So you kena keep on. Belajar ni jangan berhenti. Kena keep on. Keep on belajar. Betul. So akhirnya kita bila ada ilmu, kita tahu membezakan kesilapan dan apa yang perlu kita perbetulkan. Dan inilah kita dalam Circle AA, saya percaya alumni dari Protege. Ini ya, sampai hari ini Aziz pun bersama dengan kita setiap sesi-sesi perkongsian ilmu. Right, sesi Zoom yang mana beliau memang ada. Termasuk semua alumni, saya percaya malam tadi pun hampir 3,000 alumni bersama dengan saya pada sesi malam tadi. Saya harap sesi-sesi perkongsian yang kita lakukan secara istiqamah ini dapat membantu anda memahami jatuh bangun dalam dunia pelaburan saham, kesilapan-kesilapan yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu, dan anda belajar daripada kesilapan yang telah kami lalui agar anda tidak melakukan kesilapan yang telah kami lalui, kerana kesilapan itu satu proses pembelajaran yang sangat mahal harganya, yang tak semua orang boleh bangkit apabila mengalami kerugian. Sebab itu, tuan-tuan, sebelum kita bertindak dalam dunia pelaburan saham ni, pastikan anda mantapkan ilmu pelaburan saham, mulakan dengan modal yang kecil dan tengok adakah modal kecil ini dapat kita kembangkan dengan baik dengan cara pemilihan saham yang betul. InsyaAllah secara istiqamah kita dapat meraih pulangan yang baik di masa depan dan secara langsung kita dapat menggandakan wang kita di masa hadapan. Aziz, terima kasih banyak kerana bersama kita pada malam ni. Saya harap tuan-tuan dapat sesi malam ni memberi manfaat kepada semua. Right. Jadi ni antara topik kita lah malam ni. Topik apa yang you all nak saya bawakan minggu depan? Boleh komen di Facebook. InsyaAllah saya cuba bawakan sesi ni pada minggu hadapan, insyaAllah. Alright, supaya kita dapat sama-sama memanfaatkan sesi perkongsian kita pada minggu hadapan. Dan kepada mereka yang telah daftar, yang belum hadir program labur saham, insyaAllah program labur saham kita pada 29 Ogos, saya difahamkan telah pun sold out. Dan kita telah buka untuk program labur saham 5 September. Alright, telah pun dibuka. Yuran serendahnya RM70 saja. Masih ada, saya faham masih ada sebab kita baru saja buka sesi perkongsian ni. Kepada mereka yang belum daftar, boleh daftar di link yang disediakan untuk anda pelajari dan dalami, terutama anda yang zero. This is the program yang you boleh hadir. InsyaAllah saya akan kongsikan strategi dan menggunakan apa yang saya tunjukkan tadi, tapi dalam proses program 1 hari yang mana saya akan kupas tentang 8 RM formula yang diguna pakai oleh pelabur-pelabur tersohor di dunia yang kita boleh guna pakai untuk seorang pelabur yang bijak, pelabur yang bertakwa. Dan juga pada mereka yang ingin program intensif The Protege The Raging Bull, alright, pendaftaran telah pun dibuka untuk anda hadir program ini pada 26 hingga 28 September yang akan berlangsung secara hybrid, yang mana anda boleh hadir ke SCC Shah Alam, yang mana program ini selepas PKPP, kita doakan semua PKPP ini selesai pada 31 Ogos. So program yang akan datang The Protege The Raging Bull Hybrid, yang mana yang kata tak boleh secara online, anda boleh hadir ke SACC Shah Alam pada 26 hingga 28 September di SACC Shah Alam, dan juga anda boleh hadir secara maya, secara online, secara visual, secara virtual untuk sama-sama kita dalami. So ilmu pelaburan saham ni di mana saja anda berada, tak perlu hadir ke Shah Alam. Pada orang Shah Alam Lembah Kelang boleh hadir ke Dewan, tapi kepada anda yang tidak berkesempatan untuk hadir ke Dewan, menjimatkan masa, menjimatkan tenaga dan sebagainya, anda hanya perlu fokus di depan laptop anda. InsyaAllah kita akan buat secara hybrid, iaitu program di Dewan Seminar dan juga di secara maya yang baru kita bawakan secara langsung di Dewan SACC Shah Alam. Alright. Jadi kepada mereka yang ingin hadir boleh PM saya, boleh call the hotline number seperti yang terpapar di skrin tadi untuk sama-sama kita dalami ilmu pelaburan saham yang sah dan patuh syariah yang ada dalam negara kita, insya-Allah. Alright. Jadi insya-Allah terima kasih banyak kepada semua yang bersama kita pada malam ni. Alright, yang baik dari Allah, yang lemah dari saya. Moga sesi malam ini memberi manfaat kepada semua. Sekali saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Kepada alumni The Protege, esok kepada anda semua, para pelabur di Bursa Malaysia khususnya, besok kita akan nantikan pengumuman GDP, alright, atau KDNK, keluaran dalam negara kasar negara kita bagi suku tahun kedua, dan ke manakah, berapa besarkah impaknya, kesan daripada COVID-19 bagi suku tahun kedua 2020. Dan kita doakan moga penyakit ini dapat diselesaikan secepat mungkin supaya ekonomi terus kekal mampan dan kita dapat bermanfaat dalam pelaburan yang kita lakukan, terutama dalam syarikat-syarikat yang kita laburkan di Bursa Malaysia, insya-Allah. Alright.
So esok insyaAllah sesi closing bell seperti biasa 4:30 petang. Kita akan bawakan cerita langsung apakah yang berlaku bagi penutup minggu ini. Alright, pertengahan minggu Ogos 2020, yang mana minggu yang sangat volatile, yang mana kita lihat pasaran saham kita naik dan turun, tapi masih terdapat saham-saham yang membuat tujahan, dan 2 saham kajian kita dalam grup Telegram pada hari ini alhamdulillah memberi pulangan yang baik kepada anda. Tahniah kepada mereka yang membuat tindakan tersebut. Moga saham kajian tersebut memberi anda senyuman di kala pasaran begitu volatile tapi masih meraih pulangan yang baik. Dan hari ini kita dapat saksikan indeks ABMK Asia kita melonjak sebanyak 19 mata. Apakah esok KLCA kita mampu, so far masih mampu bertahan di tahap sokongan? Apakah mampu kembali kepada 1,600 atau mengalami kejatuhan daripada pengumuman yang akan dibuat? Sama-sama kita nantikan pengumuman prestasi GDP atau KDNK, keluaran dalam negara kasar, bagi suku tahun kedua bagi negara kita, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan saya doakan kepada anda semua yang positif, yang sentiasa bersama kita. Saya doakan anda kaya berjaya dunia akhirat, dipermudah segala urusan dan dijauhi daripada rugi yang sia-sia. Jadi seorang pelabur yang bijak, pelabur yang bertakwa. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua alumni The Protege The Rejim yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya percaya anda telah melalui satu fasa baru dalam kehidupan anda, mendalami ilmu pelaburan saham, dan ada di kalangan kita yang telah meraih pulang sangat-sangat luar biasa, dan ada juga dengan kita yang masih mengalami kerugian. Nasihat saya kepada anda semua, teruskan dalami ilmu pelaburan saham yang telah anda pelajari, dan praktis buat sehingga jadi. Dan hari ini suka untuk saya ingatkan kepada anda semua, dengan keadaan pasaran yang hari ini kita dapat saksikan sejarah demi sejarah dicipta, dan anda menjadi sebahagian daripada sejarah, dia suka untuk saya ingatkan sentiasa berhati-hati dengan keadaan pasaran yang luar biasa hari ini. Ya, tidak salah untuk kita merebut peluang yang hadir, tetapi apa yang saya dapat saksikan, jumlah dagangan itu besar, melibatkan saham-saham murah, saham-saham yang dikategorikan sebagai saham-saham penny stock, yang mana tiada asas fundamental terhadap saham-saham ini. Jadi saya suka untuk ingatkan anda, tidak mengejar pasaran, sentiasa berhati-hati dalam pasaran, amalkan, praktiskan segala apa sahaja ilmu yang telah anda pelajari sepanjang bersama Asri Ahmad Academy. Moga anda menjadi seorang pelabur yang bijak, pelabur yang bertakwa. Kawal emosi, pastikan anda tahu apa yang anda lakukan, dan disiplin. Saya ulang, disiplin. Kerana kunci kejayaan kita dalam dunia pelaburan hari inilah, kuncinya adalah pada disiplin yang kita lakukan. Kajian yang telah kita buat sebelum kita membuat sebarang tindakan dalam dunia pelaburan saham. Jangan teremosi melihat kejayaan orang lain, kerana rezeki ini Allah yang tentukan. Kita hanya harus berusaha, redha atas ketentuannya, dan terus kekal dengan apa yang telah kita pelajari. Sekali lagi, saya suka untuk ingatkan, berhati-hati berdagang, berhati-hati dalam keadaan pasaran yang luar biasa, dan ambil peluang dan ruang yang ada. Tetapi perlu diingat, jaga, kawal money management yang telah kita pelajari. Kawal duit kita, protect duit kita. Ya, saham pasti rugi, untung itu rezeki. Tapi saya doakan kepada anda semua, dengan ilmu yang telah anda pelajari, menjadi seorang pelabur yang bijak, pelabur yang berinformatif, pelabur yang bertakwa. Ingatan kasih sayang dari saya, Haji Muhammad Asri Ahmad, dan seluruh keluarga Asri Ahmad Academy. Selamat, mudah, patuh, syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Selamat, mudah, patuh, syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Labursaham.com, Labursaham.